Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dua-dua pengacara sudah Amiruddin, Menteri Besar, pimpinan keadilan, DAP dan amanah yang hadir dan rakan-rakan saya muliakan. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini dan satu permulaan yang bagi saya baik kerana kita bukan saja menerangkan tadi sejak pagi program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, tetapi ada perhimpunan rakyat supaya kita boleh angkat permasalahan rakyat itu dan memaksa pimpinan yang ada untuk dengar. Saudara Amir tadi sebut tentang surah Balad. Surah yang menekankan tentang pengalaman Rasulullah SAW di kota suci Mekah Mukarramah. Dan apa pengajaran itu sangat penting. Dan saya tertarik kerana selalu orang guna baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Tetapi kalau tengok fi'il, nak jadi menteri, nak belanja, nak mewah, ya. Padahal matlamat itu kebajikan, kebahagiaan, keselesaan rakyat. Pimpinan ini macam Perdana Menteri, tukar silih berganti, dasar lebih kurang sama, harga barang naik terus menerus, ayam pun susah nak makan sekarang. Saya makan sotong tadi pun dah mula mahal sebab kurang keprihatinan, kecanaan kepada rakyat. Jadi kalau kita baca surah ini, pengajaran dia apa? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Maknanya tentang kota suci Mekah ini. Allah memesan kepada Rasulullah SAW tentang keistimewaan kota ini. Tetapi apa pengajaran daripada keistimewaan Mekah ini? Manusia ini dijadikan oleh Allah SWT dan diberikan kekuatan keimanan, ditekankan soal akhlak dan etika pribadi, rumah tangga dan negara. Jadi kalau kita baca Al-Quran tapi tidak memberi kesan dalam cara kita hidup. Menteri besar, dia kena jaga negeri. Wakil rakyat, jaga kawasan dia. Perdana Menteri, jaga negara. Ini soal tanggungjawab yang harus kita tekankan. Bagaimana mungkin kita angkat darjat atau martabat atau harakat insan itu? Allah menjawab dalam Al-Quran. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Bagaimana boleh manusia biasa macam kita diangkat martabat mereka? Itu satu cabaran kepada kita. Ya, melalui iman, salat. Tetapi bagaimana boleh angkat? Dia angkat darjat manusia itu dengan pertamanya fakku raqabah, membebaskan manusia daripada perhambaan, penindasan. Sekarang mana ada hamba, tapi mana yang menjadikan manusia sebagai hamba? Kerja teruk, kilang untung beratus juta, ribu juta, gaji pekerja RM1,000. Itu seperti perhambaan juga. Nama negara merdeka, manusia di dalamnya itu diperhambakan. Wang dalam negara, hasil minyak, hasil balak dimencak darah oleh pimpinan. Apa bezanya dengan sistem perhambaan? Ini perhambaan namanya. Rakyat di bawah itu tidak dipedulikan. Anak muda tak ada kerja, tidak jadi isu. Mutu pendidikan ganap, tak jadi isu. Kemudian kesihatan tidak ada, tidak jadi isu. Sebab itu kalau kita lihat dan dengar Menteri Besar dan rakan kita di Selangor, tiap langkah yang mungkin, termasuk harga ayam dan sayur yang bukan urusan negeri, masih cuba diselesaikan. Soal sekolah yang menjadi urusan kerajaan persekutuan masih diberi penekanan. Sebab apa? Kita nak angkat martabat manusia ini. Allah tanya, bagaimana manusia ini boleh angkat darjat mereka? Pertama,
Jangan jadikan manusia itu hamba. Jangan perhambakan manusia. Baik Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, baik Muslim atau bukan Islam, jangan perhambakan orang. Jangan menindas mereka dan menjadikan mereka sebagai menindaslah. Negeri kaya, pemimpin-pemimpin kaya raya, rakyat macam sekarang ini. Tu pun bila mari bila raya, ya Muhammad, nyampah aku pasal itulah. Ya. 2 hari sudah, wakil orang asli dari Ulu Kelantan, dari Bra, kawasan Perdana Menteri, dari Kampar, jumpa saya. Masalah orang asli dah 60 tahun lebih. Tanah tak selesai. Sekolah tak ada. Kemudian kesihatan. Kemudian air tidak ada. Sebab itu di antara keutamaan Selangor ini, pampasan diberikan secara adil yang tidak diperolehi di banyak negeri-negeri lain. Ini sebabnya saya mengatakan jangan perhambakan orang. Oh, dia kata no, there are no more slavery. What do you mean? No more slaves. Kamu layan manusia itu sebagai hamba dan kamu tidak fikir dia. Apa hak dia? Apa hak dia? Wah, pilihan raya. Mari pilihan raya, kamu ugut dia, kamu bagi wang pada dia, kamu tipu proses, kemudian kamu kata dia bukan hamba. Ini pengajaran. Bagaimana lagi? Apa lagi langkah-langkah yang diambil? Itu membela nasib orang yatim, atau miskinan, dan juga orang miskin. Jadi apa yang disebut oleh pimpinan kerajaan negeri ini, kalau semangat itu semangat daripada al-balad, itu keutamaan kita bukan menambah allowance pimpinan, bukan menambah jawatan menteri-menteri bercambah, tetapi menetapkan keutamaan, menjaga kepentingan kemaslahatan rakyat. Kalau harga barang semua, sayur naik, ikan naik, ayam, tepung, semua bila naik, ini masalah rakyat. Jadi pertama saya kata tadi, falah ta'amal akabah ini, bagaimana boleh angkat darjat mereka? Pertama, bebaskan manusia, jangan jadikan mereka hamba. Kedua, yatim. Ketiga, orang miskin. Jadi yang disebut orang asli yang miskin itu, atau orang Melayu yang di pelosok di kampung-kampung, atau orang India di estate, atau sebagai orang Cina di pinggir bandar, itu masalah kita. Kalau menteri besar ini bukan menteri besar bagi orang Melayu sahaja. Menteri besar ni pegang amanah untuk menjaga kepentingan rakyat. Nak naik martabat dia di sisi Allah SWT, dia mesti jaga masalah rakyat semuanya. Barulah jadi thumma kana minal lazina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah, yang dibacakan tadi. Datuk Ustaz Zawi, saya mengaji seorang putih, sama sekolah dengan Hatta. Jadi saudara, itulah maksud kita. Kalau nak betul-betul peringatan bagi orang beriman itu, mesti ada kebijaksanaan melaksanakan, ada kesabaran dan ada marhamah. Ini tak ada kasih sayang. Tak setuju je kena tekan. Tak setuju je masuk penjara. Tak setuju pun dihina. Ini bukan kemanusiaan. Digunakan isu kaum ni, Gana Pati Rao tadi sebut. Sikit-sikit kaum. Kalau betul tolong Melayu, saya okey. Melayu mana yang kamu tolong? Tanya yang Melayu belakang ni, mana-mana yang dapat tolong. Yang ditolong itu Tan Sri, Datuk. Macam-macam kontrak, darah tak habis-habis. Lesing itu yang saya marah ni. Tapi bila pergi kempen, nak selamatkan orang Melayu. Melayu mana yang diselamatkan? Inilah yang kita sebut, mesti ada. Maknanya naratif kita berbeza. Kita cakap soal keadilan. Pakatan Harapan
cakap soal kemanusiaan. Kita cakap tentang mengangkat darjat manusia. Ini yang patut kita lakukan, saudara. Jadi yang utama isu termasuklah kos sara hidup. Soal pengangguran. Tak usah dengar propaganda, boleh dengar lah. Tanya Menteri Pendidikan, ya, mutu pendidikan kita di antara terbaik di dunia. Kesihatan kita paling berjaya di dunia. Dia tak bagi tahu PKP kita paling panjang di dunia. Dia tak sebut. Yang penting kita ingat, negeri ini aman, alhamdulillah. Mesti hidup di antara semua kaum. Mesti bela nasib orang yang tertindas, yang miskin. Majoriti siapa? Majoriti Melayu Bumi Putra. Itu yang majoritinya. Kalau kita abaikan ini, kita gagal dalam pentadbiran. Dan di kalangan rakyat, kita mesti angkat supaya kita betul-betul sedar bawa perubahan ini. Moto kita daripada awal reformasi apa? In uridu illal islah mastata. Niat kita, iktikad kita, kerja kita dan amal kita mestilah dengan lakukan sedaya upaya bawa perubahan. Bukan perubahan untuk diri kita, daripada YB jadi Datuk, daripada Tan Sri jadi Tun. Bukan untuk allowance kita bertambah. Perubahan ke arah kebaikan. Perubahan untuk mengangkat darjat manusia ini. Dan ini yang kita cuba lakukan. Dan saya akui 22 bulan ada kekuatan kita. Ada juga kelemahan. Tapi kalau kita lihat kekuatan Selangor, Melaka sudah ada. Umumnya orang tahu 22 bulan di bawah Ketua Menteri, perubahan itu nyata. Walaupun Melaka itu tabungan dan dananya jauh lebih terbatas. Tapi dengan cermat, dengan belanjawan berhemah, dapat membawa perubahan. Kita mesti manfaatkan waktu yang ada. Menanam semangat perubahan ini. Ini tuntutan Al-Quran. Perubahan ke arah kebaikan. Bukan menjadi pengampu dan penjilat. Maksud pengampu apa? Apa yang dibuat? Sah tak sah? Ada orang yang nyata salah guna berbilion ringgit masih disanjung oleh sebahagian kita. Apa maruah kita? Apa jenis manusia yang akhlak yang kita bicarakan? Apa agama kita? Apa nilai hidup kita? Apalagi orang Islam atau orang Hindu atau orang Buddhis atau orang Kristian. Di mana ajaran itu nak mendewakan orang yang telah merompak kekayaan berbilion ringgit? Ada isteri, siapa tak sayang isteri? Saya pergi mana? Tadi saya nyanyi lagu Azizah. Ya. Tetapi bukan dengan mengambil wang negara beli berlian ratusan juta ringgit. Bukan dengan mengumpul kekayaan untuk diri sendiri. Guna wang itu belanja rakyat sikit sebanyak supaya terus sokong dia. Hilang bukan ratus juta, bilion ringgit. Keluar di mahkamah Malaysia, mahkamah New York, harta di Amerika, harta di London. Masih orang kita belum bangkit untuk membantah. Ada sahabat saya di Jakarta, dia kata, Pak Anwar, kalau ini di Jakarta, kita hempap habis ini. Saya kata, jangan bimbang. Sebab di Morib pun orang Jawa ada juga. Ramai. Ini semangat tu masih ada. Waras wak. Beres ya. InsyaAllah. Kerana dalam menghadapi ini, apa yang disebut oleh Ronggo Warsito, zaman edan ini. Ya, zaman edan. Perompak disanjung, itu edan Pak. Ya. Orang yang mencuri, kita kata, oh tak apa. Itu edan. Mengiyakan rasuah, edan. Menindas orang baik, edan. Membiarkan rakyat terlantar, edan. Ya. Dalam menghadapi edan, apa yang disebut oleh pujangga
Keraton Yogyakarta, Ronggo Warsito, dalam menghadapi zaman edan Haji Boran, eling nan waspada. Kamu paham ke Jawa ya? Dia orang Bugis. Maknanya beringat, bayar, beringat dan waspada. Maknanya beratus tahun dulu pujangga rantau Melayu, orang Jawa dia ingatkan kita. Bila hadapi zaman edan, bila pemerintah itu zalim, ganas, menindas, rakyat itu harus iling dan waspada, beringat dan waspada. Kalau tidak kena tipu, kena tindas terus menerus. Mudah-mudahan permulaan kesedaran ini di Selangor, di Morit, Snow, terima kasih, membawa suatu semangat baru di kalangan rakyat Selangor, bukan hanya mempertahan, tetapi untuk mengangkat lagi, menambah dukungan. Dan kemudian saya beritahu Saudara Amir dan rakan-rakan, harus bantu jelajah ke negara-negara, negeri-negeri jiran untuk meniupkan semangat dan reformasi itu ke negeri-negeri lain. Reformasi! Lawan tetap, membujur lalu melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.